Malaysia pada dasarnya telah bersetuju untuk memperolehi dua jenis sistem peluru berpandu dengan kos sebanyak $350 juta sebagai langkah bagi menggandakan payung pertahanan udara negara. Sistem pertahanan udara jarak rendah syorat Jernas akan dibekalkan oleh firma MBDA, manakala sistem IGLA daripada Rosoboron Export adalah daripada Rusia. Kedua-dua sistem persenjataan ini akan diterima secara berperingkat-peringkat di dalam tempoh 3 tahun dan apabila dioperasikan kelak, ia juga melonjakkan kemahiran anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM. Namun, setelah 20 tahun perolehan kedua-dua sistem ini dibuat, Jernas kini tidak lagi digunakan sejak setahun yang lalu setelah melepasi tempoh hayat penggunaan. Sistem peluru berpandu lancaran bahu Manpads IGLA juga masih ada, namun jumlah sebenar pelancong aktif itu tidak diketahui. Perolehan besar seperti ini sangat dinanti-nantikan ATM selaku pengguna akhir. Tambahan pula dengan isu-isu serantau yang memerlukan angkatan itu diperkasakan. Menjelang pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober ini, persoalan yang hangat diperkatakan ketika ini ialah adakah ATM bakal menerima peruntukan yang lebih besar berbanding sebelumnya? Pada bajet 2022, Kementerian Pertahanan menerima peruntukan sebanyak RM16.14 bilion di mana hanya pertambahan terlalu kecil iaitu kira-kira 1.78% berbanding peruntukan tahun lalu. Tahun sebelumnya pula, ATM menerima peruntukan sebanyak RM15.86 bilion, manakala jumlah yang diterima pada 2020 adalah sebanyak RM15.6 bilion dan RM13.9 bilion pada 2019. Bagaimanapun, daripada jumlah tersebut, sebahagian besar iaitu sehingga 60% diperuntukkan bagi emolumen, manakala bakinya bagi perbelanjaan pembangunan. Justeru, kemampuan kewangan sangat penting demi memastikan kesiapsiagaan ATM untuk berada pada paras mampu beroperasi sebagai sebuah angkatan yang lengkap. Ini kerana belanjawan terhad menyebabkan beberapa rancangan perolehan yang telah disenarai oleh ATM terpaksa ditangguhkan atau diberi keutamaan berdasarkan keperluan-keperluan lain. Antaranya, perolehan sistem peluru berpandu pertahanan udara aras sederhana, pesawat radar amaran awal, sistem artileri mudah gerak, kapal sokongan logistik dan juga pesawat pengangkut taktikal. Bajet pertahanan yang seimbang membolehkan ATM meneruskan rancangan pemodenan selain menyelenggara aset-aset sedia ada. Jika kita masih ingat lagi, selepas nahas helikopter Nuri di Genting Sempah pada tahun 2007, banyak cadangan telah diketengahkan sebelum kerajaan pada masa itu memutuskan khidmat helikopter itu bakal ditamatkan. Pesawat Nuri hanya dirancang diganti pada tahun 2026 walaupun keperluan untuk mengoperasikan helikopter utility baru untuk ATM sangat mendesak. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM misalnya ketika ini berhadapan dengan isu kekurangan kapal-kapal perang, manakala jumlah yang ada pula telah usang dan berusia. Sama ada ianya silap perancangan atau perancangan yang silap, kesannya TLDM terpaksa mengerah kudrat kapal-kapal era 70-an dan 80-an bagi mengawasi perairan negara. Sebagai negara maritim, kerajaan perlu memberi lebih perhatian kepada kapal-kapal perang moden tentera laut. Secara langsung juga memperkasakan aspek moral anggota. Malaysia seperti juga negara berdaulat lain perlu mempunyai keupayaan berdikari di dalam aspek pertahanan agar tidak bergantung kepada pihak luar. Ini kerana di dalam aspek pertahanan, ancaman tidak akan berlaku hanya dengan amaran. Apakah ini yang patut Malaysia ada? Admin hanya sekadar berpandangan, maka ianya tidak menjadi kesalahan pun. Peluru berpandu pertahanan udara Turki Sniper telah melengkapkan ujian tembakan pada 62 batu jarak jauhnya. Sistem peluru berpandu pertahanan udara jarak jauh Turki yang dihasilkan di dalam negara iaitu Sniper telah berjaya menyelesaikan tembakan ujiannya. Ia telah berjaya mencapai sasaran dengan jarak lebih 100 km iaitu 62 batu menurut seorang pegawai pertahanan yang tertinggi. Hadiah tahun baru kepada negara
adalah ketika mereka memasuki abad kini dan Turki adalah daripada industri pertahanan yang terbaik. Projek Cyper telah diketuai oleh Gergasi Pertahanan Turki Aselsan dan juga Roketsan serta Majlis Penyelidikan Saintifik dan Teknologi Turki TÜBİTAK. Selain Cyper yang dijangka menyaingi S-400 Rusia, Turki juga telah membangunkan sistem pertahanan udara Korkut, Sungur dan juga Haysar. Justru itu, jika dilihat daripada sektor entiti pertahanan tempatan pula, yang sedia ada haruslah diperkasa dengan mengembling segala sumber. Kerajaan harus bersama bagi menyokong industri pertahanan tempatan agar negara menjadi kuasa pertahanan yang berwibawa dan setidak-tidaknya boleh berdiri di atas kaki sendiri bagi membangunkan aset-aset penting pertahanan negara seperti apa yang telah dilakukan oleh Turki. Oleh itu, kerajaan perlu bagi mempertingkatkan pelaburan di dalam membangunkan sistem pertahanan untuk dipersiapkan bagi generasi masa hadapan yang mungkin akan menghadapi cabaran yang lebih getir di masa akan datang berbanding sekarang. Assalamualaikum.